Baik, sekarang saya nak tunjuk cara pengiraan flow rate untuk venturi dan orifice. Dan kita akan bandingkan nilai kita dengan actual flow rate yang kita record daripada manometer. Okay, sekarang saya dah masukkan bacaan manometer untuk venturi. So, venturi kita akan pakai A dengan C. Dan kalau orifice, kita akan pakai G dengan H. So, cara pengiraan flow rate ni adalah daripada Bernoulli equation. So, Bernoulli equation ni adalah Q sama dengan CD darab AT. Okay, kurungan 1 tolak AT bagi A kuasa 2. Lepas tu ada kurungan lagi kuasa negatif setengah. Kemudian darab 2G H7 tolak H8. So, H7 tolak H8 ni adalah bacaan manometer lah. Okay, kalau macam venturi ni, kalau kita tekan formula ni, okay, dia akan terus select. Okay, H7 dia 385, H8 dia adalah 352 mm. Jadi, CD ni adalah nilai koefisien yang ada dalam manual. Kalau venturi, CD dia adalah 0.98. Okay, sini saya ada tulis formula dia. Dan orifice CD dia adalah 0.63. AT ni adalah area of throat. Okay, dekat venturi tu ada diameter yang asal kan. So, diameter pipe yang asal tu A. So, A nilai dia 0.005309. So, area ni daripada daripada milimeter. Okay, dia tukar kepada meter untuk diameter. Selepas ada diameter tu baru kita boleh kira area. Okay, dalam lab manual saya rasa dia dah berikan siap-siap. AT ni area of throat ataupun area kat tempat diameter yang sempit tu. Okay, kemudian G gravity, H7 dan H8 adalah manometer. Okay, sekarang saya nak tunjuk macam mana nak kira menggunakan Excel ni. Okay, mula-mula kita kena type formula ni. So, untuk Excel ni, kalau kita nak type formula, kita kena letak sama dengan. So, bila kita type apa-apa command, dia akan kirakan. So, itu adalah cara guna formula di Excel. So, kita tekan sama dengan dan kita ikut rumus ni. So, sekarang kita punya rumus ni, kita akan letaklah nilai dia. CD ni 0.98. Okay, saya tak nak rumitkan benda sangat, jadi saya akan type dulu. Kemudian saya akan cerita tentang kurungan ni, macam mana kita nak set up dia. Ada banyak kurungan. So, kita type dulu CD darab AT 0.000 2011. So, darab dengan 1 tolak. Okay, AT nilai yang sama. Okay, bahagi kita pakai slash. So, 5309. Kemudian kuasa 2 bila kita dah bahagi ni ada kuasa 2. So, kuasa 2 kita akan pakai simbol ni. Okay, kuasa 2. Kemudian ada kuasa lagi. Kuasa, so negatif setengah ni kita akan tukar pada nombor lah. Negatif 0.5. So, kat bahagian sini dia akan berhenti kat sini. Okey, dia berhenti sama kuasa negatif setengah. Dan kemudian dia akan darab dengan semua nilai sebelah kanan ni. So, kita akan darab. So, 2 darab G. G adalah gravity kan, 9.81. Darab H7 tolak H8. So, H7 dan H8 ni sebab kita dah masukkan nilai dalam table. Bila kita dah type ni kan, bila button ni ada berkelip-kelip ni, so kita boleh terus tekan nilai dia. So, bila kita tekan, dia akan automatic detect kolom B5. So, kita boleh tengok B5. So, nilai-nilai A. So, nilai ini dalam mm, kita nak tukar meter, kita bagi 1000. Kemudian tolak H8. H8 ni adalah nilai C. So, tekan C. Kemudian kita bahagi dengan 1000. Okey. Jadi, formula kita ni dah complete. Belum lagi. Ada kuasa setengah. Last sekali kat sini. Kuasa 0.5. Okey, sekarang kita nak cerita pasal kurungan. So, kurungan yang kita nampak mula-mula kat sini kan. AT bagi A kuasa 2. So, kita buat kurungan ni. So, kurungan ni untuk elakkan ni lah. Kalau macam perasan 0.005309 ni, nanti kalau kita tak buat kurungan, dia akan kuasa 2 dulu.
So kita tak nak. So kita nak nilai ni dibahagikan dulu. AT bahagi dengan A. So kita buat kurungan untuk AT bahagi dengan A. So baru kuasa 2. Lepas tu kita tengok rumus ni, selepas kuasa 2 baru ada satu tolak kan. So sebenarnya kita kena buat dia kira kuasa 2 dulu. So cara dia adalah kita tutup kurungan yang ada kuasa 2 ni. So selepas ni baru kita nampak, tengok dia dah ada warna. Okey. So maknanya warna merah ni kira untuk bahagi, warna hitam ni adalah kurungan untuk kira semua nilai kuasa 2. Okey, selepas tu kita nak kuasa negatif setengah kan. So kita kena tutup lah kurungan satu tolak ni. So kita ambil satu tolak, kita buat kurungan buka. Okey, selepas tu kita ambil sampai kuasa 2 ni, kita buat kurungan tutup. Okey, warna dia dah berubah. So warna ni nanti kita boleh tengok balik untuk kita semak kalau ada salah. Okey, setakat ni okey lagi. So bahagian kiri ni dah tak ada kurungan. CD, AT sampai kuasa negatif setengah. Okey, kita ambil yang sini dulu. Okey, selepas tu baru kita kurungkan semua sekali yang sebelah sini. So, sebab kita nak darab dengan yang sebelah kanan ni pula kan. So kita kena tutup daripada negatif setengah ni. So negatif setengah kita tutup. Kemudian kita ambil daripada sini pun boleh, CD ni. Okey, tak kisahlah mana-mana. Okey, kita ambil dari sini boleh. Kemudian kita tengok yang sini pula, sebelah kanan ni, H7 tolak H8, kita buat kurungan, buka dan tutup. Lepas tu dia akan buat kurungan ni kan, dekat 2G dengan sebelum kuasa setengah kan. So kat sini 2G ni kita buat kurungan. Okey, kita buka, kemudian kita tutup di sini. Okey, just kita nak bagi dia selamat, sebab ada kuasa setengah ni, kita nak dia kuasa setengah dulu kan, baru dia darab sebelah kiri. So lebih baik kita buat satu lagi kurungan untuk tutup. Okey, sebelah kiri dengan sebelah kanan semua sekali. Kemudian bila kita rasa dah complete, kita masih ada dalam equation ni tau, sebab kita tengok button typing ni masih bergerak kat sini. Okey, selagi kita tak tekan enter, kita boleh edit lah. So once kita dah tekan enter, baru kita nampak nilai dia. So bila kita dah letak kurungan dengan betul, so sekarang nilai ni kalau perasan dah sama lah. So apa nilai yang kita kira ni? So nilai yang kita kira ni adalah Q. Q ni adalah unit SI dia meter kuasa 3 kan, volumetric flow rate, meter kuasa 3, okey, per second. Sorry, kat atas ni pun ada ni unit. So nilai yang kita nampak daripada rotameter sebenarnya 10, yang paling mudah kita nampak 10 liter per minit. Jadi nak dapat 10 liter per minit ni saya dah bagi formula. So dalam kes ni kita darab dengan 60,000. Okey, sebab ni bahagi kan. Kalau kita nak dapat 1 liter per minit, sini akan jadi darab 60,000. So kalau kita nak dapat dalam liter per minit, kita boleh gunakan jawapan tadi, tekan sama dengan, kemudian klik button atas ni. Okey, kalau tak nak klik kita boleh type, tak ada masalah. Kalau kita tengok kolom dia M, lepas tu kat sini 19 kan, so kita boleh type M19 darab dengan 60,000, enter. So inilah kita punya liter per minit. So ni untuk Venturi. So kalau orifice kita tak perlu type lagi lah. So dalam kes ni katalah saya copy, kemudian kita paste. So sekarang ada error kan. So error tu sebab kita tak pilih nilai manometer yang betul. Okay, so bila kita tekan kat sini, so automatic kita nampak. So bila di copy tu kita kena pindahkan. So pergi dekat simbol glove ni, so alihkan. So yang merah ni adalah untuk H, sebab dia tolak kan. So ni adalah nilai H7 yang asal. H7 kita letak sini. So selepas tu kita enter.
Okay, so itulah nilai dia. Okay, kita double check lagi sekali. Kemudian untuk reface ni, dia punya CD dia 0.63. So kita kena ubah. Okay, tu je lah perbezaan dia. Kemudian kita check, sebab sini saya dah darab dengan 60,000. So kalau dalam kes ni, untuk 10 liter per minit yang kita baca daripada rotameter ni, kita punya flow rate daripada venturi adalah 10.2 liter per minit dan orifice 9.487 liter per minit. Jadi kita kena buat satu lagi kerja lah sebenarnya. Kita kena calibrate. So calibrate tu maksudnya kita cari CD ni supaya dia hampir dengan nilai 10. So kita boleh buat secara manual. Macam kita nampak venturi ni tinggi kan. So kita pergi dekat formula venturi ni, kita tekan kat atas, kita nak rendahkan dia. So kita boleh lah adjust. Sekarang 0.98, kita cuba guna 97, 0.97. So automatic nilai dia dah berkurang. So kita ubah lagi 96. Okey. Maknanya 0.96 ni antara nilai yang tepat lah. So untuk kita buat conclusion nanti, kita boleh kata CD yang dia bagi ni secara umum saja nilai dia. Tapi CD yang sebenarnya kita kena masukkan sendiri. Okey. Kita kena kira sendiri berdasarkan result yang kita dapat. Okey, sekarang kita calibrate untuk orifice pula. So orifice dia rendah kan. So kita naikkan dia punya CD dia 0.63 jadi 0.64. Okey, sikit lagi. 0.65, 0.66. Okey, kalau nak tambah lagi boleh 0.67. So 0.67 antara nombor yang nampak cantik lah. 10.09. Kan kalau kita bundakan dia jadi 10.1. So ada satu cara lagi adalah kalau kita nak kira paling tepat. So sebenarnya saya dah buat calculation dia. Okay. So cara dia adalah kita buang nilai CD ni dulu 0.96 dengan 0.67 untuk venturi, untuk orifice ni. Katalah saya ambil venturi 0.96 ni saya buang. So seolah-olah kita tak tahulah nilai tu. So sekarang kita ambil nilai actual flow rate ni, kita ambil satu kolom, kita tekan sama dengan, ambil ni nilai 10 ni kita bahagikan dengan nilai venturi. So nilai venturi yang saya picit ni yang tak ada nilai 0.98 ni sebab saya dah buang. So itulah nilai yang sebenar dia, 0.953. Okey. So kalau kita masukkan 0.953 ni, tadi kan ada 0.98 kan, saya dah buang. Sekarang saya masukkan 0.953. Okey, kena tambah lagi titik pembuluhan tu pun boleh. So bila saya tekan enter, so sekarang dia dah jadi amat tepat lah sebenarnya, 9.998. Okey, tadi ada 2 kat sini. Yang nak tambah lagi tepat. So kalau dalam kes ni venturi dia yang paling senang kita nampak kat sini kalau kita guna cara ni lah. So kita boleh kira CD dengan tepat. So CD untuk venturi tadi, so kita boleh tulis, kita boleh record. CD dia adalah 0.9532. So untuk orifice nanti boleh kira lah CD orifice. Okay. So saya buat cara yang sama. Saya buang dulu nilai CD ni, coefficient of discharge. So sekarang nilai orifice ni dah berubah. So kita ambil nilai 10 bahagi dengan nilai yang tak ada CD, 0.664. So kita masukkan 0.664 ke sini, 0.664 darab. Okay, sekarang dia dah jadi tepat. So CD dia kat sini. So kolom yang belakang ni saya tambah lah. Sebenarnya dah tak ada dalam report, saya tambah. Okay. So cara peringiraan dia saya dah tunjuk tadi. Okay, jadi satu lagi trend yang saya nampak apabila kita ubah flow rate ni nanti dekat alat tu, bila kita lajukan dia, kita boleh perasan nanti nilai CD ni akan jadi tinggi. Tapi kalau kita perlahankan, coefficient of discharge ni sebenarnya rendah. Okay, tu antara trend yang kita boleh nampak lah.